Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Dietitian Ramadan dalam rancangan Makan Betul. Untuk episod kali ini, saya akan kongsikan dengan anda 5 jenis garam yang sering kali kita gunakan dalam masakan. Sebelum ini, saya telah kongsikan dengan anda semua mitos-mitos berkaitan dengan garam dan tekanan darah tinggi. Adakah anda masih ingat? Anda boleh ulang tonton video tersebut pada pautan yang saya letakkan di bawah. Kali ini, saya berada di tanah paling selatan di benua Asia iaitu Tanjung Piai, Pontian, Johor. Garam pertama yang saya ingin kongsikan dengan anda ialah garam halus ataupun table salt. Dalam proses penghasilan garam ini, banyak mineral-mineral telah dikeluarkan sehingga kan ianya mengandungi 97% sodium chloride dan juga mengandungi mineral iodin. Garam ini paling banyak digunakan dalam masakan kita. Garam yang kedua ialah sea salt. Daripada nama pun, kita tahu bahawa garam ini berpunca daripada laut kerana proses penghasilan garam ini ianya melalui proses sejatan air laut. Ia mungkin mengandungi mineral-mineral yang lain bergantung kepada sumber air laut tersebut dan cara ia diproses. Kebiasaannya, garam ini mengandungi mineral seperti potasium, zat besi ataupun iron dan juga zinc. Dari segi tekstur pula, garam ini adalah sedikit kasar berbanding dengan garam halus. Garam yang ketiga ialah garam Himalaya ataupun Himalayan pink salt. Garam ini sebenarnya berasal dari sebuah lombong iaitu lombong Kura yang terletak di negara Pakistan. Garam ini berwarna pink yang disebabkan oleh kehadiran mineral iron oxide. Ia juga mengandungi mineral-mineral yang lain seperti kalsium, potasium, magnesium. Jadi, kandungan sodium dalam garam ini adalah sedikit kurang berbanding dengan jenis garam-garam yang lain. Garam seterusnya ialah garam kosher. Garam kosher ini seringkali digunakan oleh masyarakat Jews dalam tradisi mereka, iaitu mereka perlu mengekstrak darah daripada daging sebelum dimakan dan mereka menggunakan garam ini dalam proses tersebut. Jadi, garam ini agak kasar supaya dapat mengeluarkan ataupun menyedut darah dalam daging makanan mereka. Garam yang terakhir yang ingin saya kongsikan dengan anda ialah garam buluh. Garam ini sebenarnya berasal daripada negara Korea ataupun Jepun. Garam ini dihasilkan apabila air laut dikeringkan secara semula jadi di bawah matahari sehingga ia bertukar menjadi garam. Kemudian, garam ini akan dimasukkan ke dalam buluh dan dibakar dengan menggunakan bahan daripada pokok pines sehinggalah terjadinya garam buluh. Proses ini diulang sebanyak 9 kali sehingga ianya menjadi garam yang bersifat alkali. Garam buluh ini sebenarnya mengandungi mineral-mineral yang lain seperti kalsium, magnesium dan juga kalium. Walau bagaimanapun, dah namanya garam, jadi mineral utama yang terdapat dalam garam buluh ini ialah sodium chloride. Walaupun ada yang berpendapat bahawa garam buluh ini adalah lebih baik berbanding dengan garam-garam yang lain, ingin saya kongsikan satu kajian kes klinikal yang berlaku di Korea pada tahun 2013 menunjukkan bahawa pengambilan garam ini secara berlebihan boleh meningkatkan paras sodium dalam darah atau dipanggil hypernatremia dan akhirnya boleh menyebabkan kematian. Jadi, persoalannya ialah dalam banyak-banyak garam yang saya kongsikan, yang manakah garam paling bagus untuk kesihatan kita? Sebenarnya, kesemua jenis garam ini mengandungi mineral utama iaitu sodium chloride. Dan kandungan mineralnya hampir sama untuk kesemua jenis garam tanpa mengira warna, tekstur dan juga kehadiran mineral-mineral yang lain. Oleh itu, walau apapun jenis garam yang anda makan, pokok pangkalnya kita harus mengurangkan pengambilan garam secara keseluruhannya.
iaitu menurut kepada saranan daripada American Heart Association dan juga International Society of Hypertension, setiap pesakit darah tinggi perlu untuk mengurangkan pengambilan garam sebanyak 1,500 mg sodium dalam masa sehari. Di sini saya ingin kongsikan dengan anda semua, terdapat satu jenis garam yang telah mendapat pengiktirafan healthier choice daripada negara Singapura, iaitu pan salt. Dikatakan bahawa pan salt ini telah dikurangkan kandungan sodiumnya berbanding dengan garam-garam yang lain. Walau bagaimanapun, sehingga video ini dirakam, Malaysia masih lagi belum mengeluarkan mana-mana saranan tentang jenis-jenis garam yang lebih baik kepada kita semua. Sekian sahaja perkongsian daripada saya, Dietitian Ramadan, untuk episod kali ini. Semoga maklumat-maklumat ini bermanfaat untuk anda semua. Sehingga kita bertemu lagi di episod seterusnya. Ingat, anda sihat, anda hebat.